Terima kasih Dr. Tua kerana memberi peluang untuk saya berbahas mengenai bajet 2011. Saya ingin beri beberapa observasi dan komen atas bajet 2011 yang baru dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari Jumaat lalu. Pertamanya, ia adalah walaupun kebelakangan ini kita kedengaran bahawa ucapan-ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri kata dia nak menjimatkan perbelanjaan, dan di dalam Economy Transformation Programnya dia pun katakan nak menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Tetapi saya meneliti bahawa dalam bajet 2011 tak ada tertanda yang menunjukkan apa niat kerajaan untuk menjimatkan perbelanjaan, kecuali ini bonus kaki tangan kerajaan dibatalkan. Dan kita melihat angka-angka dan berbanding dengan angka perbelanjaan mengurus dan berbanding dengan angka perbelanjaan mengurus dalam bajet 2010. Dalam bajet 2010, perbelanjaan mengurus adalah lebih kurang 130 bilion. 138 bilion. Dan tahun ini dalam bajet 2011, angka perbelanjaan mengurus telah ditingkatkan kepada 162 bilion. Lebih kurang peningkatan perbelanjaan mengurus sejumlah 240 bilion. Kenapa? Walaupun ada sasaran daripada kenapa sedangkan Yang Amat Berhormat kata dia akan menjimatkan perbelanjaan, kenapa angka itu perbelanjaan mengurus dalam bajet 2011 dia meningkat dengan begitu besar? Dan walaupun dengan peningkatan yang begitu besar, nampaknya kebajikan kaki tangan kerajaan telah terkorban, mungkin untuk keuntungan kroni-kroni Barisan Nasional. Dan sedangkan saya ingin merujuk kepada satu laporan mingguan, dan di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjelas tentang pembatalan bonus untuk kaki tangan kerajaan. Dia kata, I quote, saya tahu banyak yang lobby saya supaya mengisytihar bonus 1 bulan, tetapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa bonus 1 bulan ini menelan belanja sebanyak ringgit Malaysia 3.1 bilion. Dan oleh kerana dia nak menjimatkan, beliau kata kerajaan tidak boleh memberi bonus sebulan gaji kepada 1.2 juta kaki tangan awam dalam bajet 2011 kerana yang membabitkan perbelanjaan besar sebanyak 3.1 bilion. Tetapi sedangkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak menjimatkan itu angka 3.1 bilion, iaitu bonus untuk kaki tangan kerajaan. Tetapi kita kedengaran ucapan bajetnya yang menyebutkan dia akan melancarkan projek-projek yang begitu mega projek yang akan menelang perbelanjaan berbilion-bilion. Umpamanya itu
KL International Financial District yang bernilai, yang development nilai projeknya adalah lebih kurang 26 bilion, dan Wisma Warisan Merdeka 5 bilion, the Malaysian Rubber Board Land Development by EPF 10 billion. Saya ingin tahu dalam projek-projek mega projek itu, apakah peranan kerajaan dalam mega projek ini? Berapakah peruntukan yang akan disalurkan oleh kerajaan untuk mega projek ini? Saya tahu ini adalah satu projek bekerjasama di antara kerajaan dengan swasta. Tapi memang kerajaan akan menyalurkan sebahagian peruntukan dari capital injection untuk projek ini itu. Dan saya ingin tahu berapakah peruntukan yang akan diperuntukkan untuk projek-projek mega projek itu, dan apakah rate of return-nya kepada kerajaan sekiranya projek ini dilengkapi. Dan saya berasa dulu akibat daripada pembaziran dan korupsi dan leakages oleh Barisan Nasional, orang awam dikorbankan, dan kebajikan orang awam dikorbankan dalam bentuk kenaikan harga minyak, dalam bentuk pengurangan subsidi kepada gula, beras dan barang-barang harian, semuanya naik harga. Dan sekarang bukan sahaja orang awam, kebajikan orang awam dikorbankan, tetapi kebajikan kaki tangan kerajaan pun dikorbankan. Semua ini untuk keuntungan kronis Barisan Nasional. Dan inilah tidak adil. Inilah memang tidak adil. Observasi kedua yang saya akan buat adalah, semenjak saya masuk ke Dewan Yang Mulia ini, tiap-tiap tahun sebelum atau semasa bajet ini dibentangkan dalam Dewan ini, juga dibentangkan Auditors General Report. Dan Auditors General Report dalam tahun yang lalu itu telah memberi maklumat kepada kita bagaimana wang kerajaan telah disalahgunakan, dan supaya kita boleh baca, meneliti Auditor General Report itu sebelum kita berbahas mengenai bajet 201, bajet yang dibentangkan. Tetapi kenapa kali ini, tahun ini, Auditor General Report tidak dibentangkan sama-sama dengan bajet 2011 atau sebelum bajet 2011? Apa gunanya kita membentangkan Auditors General Report selepas perbahasan oleh ahli-ahli parlimen? Dan bagaimana kita dapat lagi membentangkan atau membangkitkan isu-isu atau skandal-skandal yang disebutkan dalam Auditors General Report di Dewan ini? Oleh itu saya haraplah itu pembentangan Auditors General Report haruslah disegerakan dan bukanlah dilambatkan sehingga perbahasan atas bajet ini dihabis. Dan ketiganya, poin ketiga yang saya ingin sebut adalah, pada masa sekarang dengan bajet defisit yang berlarutan 14 tahun sudah, dan kali ini bajet defisit 40 lebih bilion. Dan saya ingin dan hutang kerajaan
juga menjelang 4,082 bilion. 408 bilion. Dan ini merupakan satu angka yang besar. Dia merupakan lebih daripada 50% GDP negara kita. Dan ini menunjukkan satu keadaan kewangan yang amat membimbangkan. Dan saya tidak nampak langsung apa-apa tanda atau niat kerajaan untuk mengurangkan perbelanjaan supaya hutang kerajaan tidak akan skyrocket high dan atau tidak akan bertambah lagi. Dan saya berasa kita nak berhati-hati kerana ini adalah satu keadaan yang sangat membimbangkan.